Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya dapat lagi bersua muka dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Saya harap mudah-mudahan kita dapat lagi bersua muka dengan tuan-tuan dan puan-puan di Facebook. Jadi insyaAllah saya harap dengan acara ini boleh sekurang-kurangnya membantu kita untuk meningkatkan lagi suasana. Jadi saya rasa sekejap lagi saya pun ada tetamu. Saya ingat ada beberapa orang tetamu yang saya jemput. Mungkin kita punya Cik Razak Alias pun saya akan jemput. Saya harap Cik Razak Alias ada di berkesempatan untuk mengikuti join kita punya sembang-sembang ni. Saya harap sekiranya lah kalau dapat join, bagus tanya. Saya cukup sukalah kalau Cik Razak dapat join. Okay, nampak Cik Samsul juga masuk. Cuma saya tunggu kemungkinan Cik Razak boleh masuk. Sini saya ada ketekan ni sikit tadi. Okay, let me see where is the Facebook now. Okay, insyaAllah saya harap cuaca elok nampak gayanya. Sama ada suara saya dengar dengan jelas ataupun tidak. Nanti saya on sikit. Harap Okay, saya harap gitulah suasana kita sini. Mudah-mudahan ramai yang boleh mengikuti perbincangan hari ini. Saya berharap Cik Samsul pun dapat join. Kita tengok mana dia. Okey, Cik Samsul dah boleh masuk, Cik Samsul? Okey. Alhamdulillah Cik Samsul, cuaca clear nampak, elok. Kita tunggu seorang lagi pun saya jemput. Seorang coach juga yang menjadi coach lebih kurang belah-belah tahun juga. Iaitu, terima kasih. Puan Rahana daripada Sarawak. I think selamat datang Puan. Very good. Topik hari ini kita cakap kalau sesiapa yang mengikuti saya punya Facebook live tadi, Puan Rahana ADI. Ya, terima kasih for sharing. So saya harap any comment I welcome for you Puan Rahana. Ni usahawan ni Cik Samsul. Puan Rahana ni seorang usahawan. I think orang yang you kenal juga lah ni. Ini yang buat direct selling ni. Dia beritahu Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya pun ada tengok sini. Nasib baik saya ada sikit tidak saya tak nampak lah internet ni. Alhamdulillah. Cuma kita tunggu kalau boleh Cik Razak ada boleh masuk, bagus. So sebelum saya nak mula ni, Cik Samsul, tentu Cik Samsul dah membaca dan mengikuti pagi tadi saya punya posting kan. Saya dah buat posting berhubung dengan bagaimana kita menghadapi cabaran, right? Cabaran, alright. So hari ini pula saya nak melihat bahawa macam mana kita nak cantumkan kita menghadapi cabaran perniagaan kita hadapi sekarang ni, dan juga kita percaya dan berkeyakinan setiap orang punya potensi, berdaya maju, berkepuliaan. It can be better. So jadi saya harap kalau boleh Puan Rahana, you can tulis soalan, you can put up question also, or you can submit some of the idea. Because Puan Rahana adalah seorang usahawan. Tentu benda yang saya cakap tadi ada keberkesanan, ada
dan bersangkutan dengan apa yang semua usahawan sedang hadapi ini. Okey. Jadi Cik Samsul, sebelum saya mula ni ada tajuk yang saya tulis tadi, iaitu macam mana peluang seseorang tu, setiap seorang tu ada berkemampuan dan sebagainya dan berkebolehan. So apa yang Cik Samsul nak komen dulu, Cik Samsul? Mula-mula apa yang saya cakap pagi tadi lebih kurang 16 minit dan saya masuk YouTube dan saya buat live tu masuk balik. Dan hari ini merupakan sambung sebab kita percaya bahawa tiap-tiap seorang tu ada potensi diri. Saya bagi peluang ke Cik Samsul dulu. Tolong maklumkan apa pendapat you. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Master Coach atas jemputan ni. So saya ada dengar tadi Master Coach berkongsi tentang bagaimana proses dalaman perniagaan dan juga luaran faktur berdasarkan senario semasa tu memberi impact kepada masa depan bisnes dan juga diri usahawan tu. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada kebolehan usahawan itu melihat segala elemen bisnes tu, baik proses dalaman dan luaran, dia punya hubung kait dia dan juga proses tu dalam menentukan masa depan perniagaan dia dengan penuh yakin. Maksudnya visi itu memang perlu, walau bagaimanapun ianya perlu berpijak di bumi nyata untuk menghala tujukan perniagaan tu. Alhamdulillah. Jadi bertetapanlah dengan hari ini kita tangkap bahawa setiap seorang tu ada potensi. Sebab kita tengok beberapa orang usahawan masuk ni, seorang Puan Rahana daripada Sarawak saya ingat, dan juga Cik Azman Era daripada UKM yang buat training untuk usahawan, dan juga kepada lain-lain sahabat Encik, how do you call it? Mirza. Jadi memang yang input yang terbaik ialah daripada usahawan itu sendiri, right? Dan digabungkan dengan kemampuan berfikir dari pihak-pihak tertentu, sama ada konsultan, bidang akademik dan sebagainya, boleh kita ambilkan semuanya sebagai satu cara untuk kerjasama. Sebab kita tahu connection create value, right? Yang kedua, kita tahu bahawa kepandaian seseorang tu hanya dia tahu. Cuma kita tak tahu kepandaian dia. Jadi berbalik kepada tujuan kita cakap ini, bahawa setiap satu cabaran yang datang merupakan sebagai satu tangga peningkatan. Sama ada perniagaan pembesaran syarikat ataupun pengujutan syarikat pada satu bidang, membesar syarikat pada bidang yang lain. Kalau kita melihat daripada sudut itu. Sebab tadi saya ada bagi lebih kurang 6 cara bagaimana nak menghadapi cabaran. Okey, Cik Azman Era daripada UKM, kalau boleh you boleh share, because Cik Azman juga dia buat special training kepada university graduate and undergraduate for entrepreneurship. So saya ingat Cik Azman pun nanti kalau Cik Azman WhatsApp kat saya, you punya Cik Azman punya WhatsApp kat saya, InsyaAllah saya akan jemput Cik Azman join saat lagi. Boleh Cik Azman? Sila WhatsApp kepada saya, you punya, you know my number, you my WhatsApp to my handphone. Okay, I will invite you to join in also. Saya ingat mungkin Cik Razak dia tak dapat masuk. Jadi kalau Cik Azman boleh masuk, bagus. Alright. Jadi pertama sekali, bila kita menghadapi challenge tu, kita terima benda tu dengan seadanya. First to understand what it is. Apakah dia? Tak perlu kita terus gundah gulana mencari jalan untuk buat penyelesaian. What it is. Kita nak tahu apa dia. Dengan mengenali what akan membantu kita mencari jalan berikutnya, itu the how. Kalau kita apply the how straight without understanding the what, then dia akan macam lagu, because we understand the situation. Benda ni dia katakan satu senario yang sedang berlaku. Jadi betul lah macam Cik Samsul kata, gabungan benda ni seperti kita bincang sekarang ni dengan pengalaman, mungkin Cik Samsul juga seorang konsultan, seorang trainer, seorang former lecturer, dan juga dia kata do a bit turnaround, elemen-elemen yang boleh membantu. Jadi kalau melihat dari sudut tu, kalaulah kita nak reframe challenge tu, cabaran, let's say cabaran yang kita hadapi ni, perniagaan kecil dan besar doesn't matter. Pertama kali, macam mana Cik Samsul melihat cabaran tu?
bagi sikit kupasan dan mungkin slightly on contextual ke daripada proses ke, it doesn't matter. So I welcome you to share what is in your mind, what can you say about the situation now. I mean, you are the one that can define what you see, right, and what you feel. Sila Cik Samsul. Okay, based on pengalaman saya bersama dengan usahawan, bila dia mengatakan memerlukan saya punya bantuan saya lah. Pertama sekali akan melihat sebenarnya dari sudut mana apa yang diperlukan untuk saya bantu. Dan saya bagi tu pada dua lah. Pertama pada sistem bisnes tu sendiri. Nombor dua ialah pada diri usahawan tu sendiri. So sekiranya sistem sudah komplit, semua dah lengkap, saya akan tengok macam mana sistem tu, dia punya flow dia bagaimana, kelancaran dia bagaimana, sejauh mana ahli dalam organisasi itu memahami, berinteraksi dengan sistem dalam bisnes tu sendiri. Kemudian sejauh mana pemahaman usahawan tu sendiri terhadap sistem itu. Okey, kemudian sekiranya sistem tu belum cukup kukuh, saya sendiri yang akan memberikan latihan tertentu kepada ahli organisasi itulah berkenaan. Setelah latihan diberikan, dan pemantauan dilakukan, saya akan terus melihat kepada diri usahawan tu sendiri. Tentang diri usahawan tu sendiri. Sebab boleh jadi sistem semua sudah ada, tetapi sejauh mana usahawan tu mampu membawa, sejauh mana usahawan tu melihat sistem yang ada. Jadi di situlah baru saya berikan personal, saya panggil personal leadership coaching, untuk melihat daripada sudut pembangunan dan tahap sosio-emosi dan juga kognitif usahawan tu sendiri. So Cik Samsul menceritakan sesuatu yang Cik Samsul ada satu sumbangan untuk membantu usahawan, right? Jadi of course Cik Samsul ada karakteristik yang tersendiri, ada elemen-elemen yang Cik Samsul perlu diambil kira sebagai sesuatu yang boleh kita katakan membantu usahawan mencari jalan untuk meningkatkan ataupun mengeluarkan dari suatu suasana dan keadaan. Itu memanglah kita melihat pada budaya kemampuan seseorang itu sendiri. So itu selalunya begitulah. Tetapi kalau berbanding apa yang Cik Samsul hadapi, kan Cik Samsul ambil spesifik kes yang mana kita boleh bagi si tumpuan pada usahawan-usahawan kita yang ada dalam ni, tumpukan any your experience, what something that can share, because saya akan nak ikuti perkembangan yang di dalam perbincangan sini. Saya tak mau top up apa yang extraordinary, because now we are talking bagaimana kita tengok cabaran tu. Sekarang ni Cik Samsul dah cerita. Sekarang ni macam mana pula Cik Samsul melihat cabaran tu yang dikaitkan dengan kemampuan usahawan tu sendiri. Bagi contoh yang mana Cik Samsul ambil sebagai pengalaman Cik Samsul pernah lalui, so that kita berkembang daripada situ. Bagaimana you reframe that situation. Sila Cik Samsul. Okey, sebagai contoh yang baru ni, satu orang usahawan dalam bisnes percetakan. Okey, dalam bisnes percetakan, yang mana bila dia memberitahu saya yang dia pertama ni dia sudah tak tahu macam mana nak meningkatkan lagi satu. Kemudian dia sendiri sudah berada dalam satu tahap dipanggil macam burn out. Burn out, dah tak mau kan. Jadi bila saya duduk, saya melihat kapasiti tim dalam organisasi beliau tu, saya lihat daripada sudut sejauh mana dia panggil strategic planning yang dilakukan. Adakah dia lakukan ataupun mungkin dia lakukan ataupun tidak. Okey. Bila saya tengok belum ada lagi, maka saya beri input pelatihan tentang strategic planning. Kemudian dari sudut bagaimana beliau mengukur prestasi staff tim dalaman syarikat. Maka tidak ada, saya tengok tidak ada cara yang proper. Maka saya beri latihan bagaimana untuk membentuk KPI daripada sudut marketing, daripada sudut operasi percetakan, daripada sudut human resource. Okey, latihan tu saya beri. Kemudian saya tengok adakah syarikat dia bersedia untuk melakukan perubahan. Yang ini yang kritikal lah. Jadi saya
memberikan sudut pelatihan dari sudut continuous improvement. Ya. Supaya kita tidak mahu, saya tidak mahu usahawan sahaja yang berfikir. Saya tak nak staff jumpa dengan usahawan bawa masalah semata-mata. Ini isu, dan usahawan terpaksa fikir pula. Kan? Ya. Jadi saya memberikan latihan supaya setiap ahli syarikat itu, mereka sendiri yang berfikir. Mereka sendiri yang melihat isu, mereka sendiri yang nampak risiko, mereka sendiri yang akan membawa solusi. Kan? Jadi saya beri secara sistematik, secara berstruktur supaya perniagaan tu boleh diautomasikan. Automasi maksudnya usahawan tidaklah terikat kaki dengan cerita dalaman syarikat, supaya usahawan berkenaan lebih boleh fokus mencari dana baru, mencari pasaran baru untuk diberikan kepada staf berkenaan. Kemudian setelah dilakukan begitu, baru saya akan secara personal melihat pembangunan diri usahawan itu sendiri. Macam yang saya katakan tadi, daripada sudut sosial emosi dan juga kognitif. Alright. Okey, itu jelas. Cik Samsul menunjuk dia punya mind mapping. Apa dia boleh lakukan dan sebagainya. Okey, saya tambah lagi. Jadi saya punya pengalaman, kalau usahawan datang saya untuk melihat memperbaiki keadaan yang semasa, selain mendapat feedback, input daripada dia, setakat mana yang dia mampu maklumkan, dan ini dia bercerita sesuatu daripada framing dia sendiri tanpa kita ubah sesuai seperti yang Cik Samsul terang. Yang mustahak bagi saya is how to help him to overcome the 90 days or 100 days of cash flow. How to help him so that they boleh survive, right? So di sinilah perlunya kesungguhan antara usahawan tu dengan orang yang dipanggil, kalau konsultan dan sebagainya. Jadi macam seorang coach pula, kita dipanggil, selalunya coach, we are talking about what next for tomorrow. What is happening now, we are not going to disturb so much. But all this is within the capacity, kemampuan usahawan tu. Tetapi apabila kita berjumpa dengan kita katakan usahawan ni, maka di sini kita akan, kalau seorang coach, saya akan usaha coach dia sampai dia nampak jalan. Sebab pemimpin, kalau dia tak nampak dia punya jalan menuju ke depan, dia tak boleh memimpin. Begitu juga usahawan. Usahawan tidak boleh maju ke depan kalau usahawan tak nampak arah mana dia pergi, where he is now. Tanpa mengetahui di mana dia menuju, maka susah, agak sukar bagi dia mencari jalan. Maka di sinilah pertama kali kalau seorang coach, dia akan bincang membuka minda. Iaitu supaya melihat, oh now saya nampak jalan mana yang dulu buntu tak nampak. Seperti selalu saya katakan, kadang-kadang kita di kepala kita ni dikelilingi dengan jar, satu mangkuk yang menutup kita melihat ke hadapan. Sehingga kita pun orang utara-utara ghaflah, tak tahu nak buat macam mana. Maka melalui percakapan coaching, yang diproses coaching dilakukan, menyebabkan usahawan tu terangkat dia punya penutup minda yang mana berlaku blind spot. Maka di situ dia nampak, Allahu Akbar, itulah jalan yang patut saya pergi. Pertama sekali. Jadi bila benda tu dah berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, maka mudah bagi usahawan mencari jalan, berikhtiar, apa saja yang dia perlu untuk menuju kepada landasan ataupun hadapan yang dia nampak tu, yang sebelum tu dia tak nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya dia dah tahu dah, okey, mungkin dah habis coaching kita buat dengan dia akan sendiri buat perancangan. Maka di sinilah berlakunya mentor. Alright. Kita akan mentor dia. Mentor ni ada peringkat yang lain daripada coaching, iaitu yang mana konsultan boleh tunjuk jalan, tetapi the owner must know where is heading rather than konsultan bagi dia pergi ke depan. Maka apa yang konsultan boleh bantu? Refine dia punya framing, refine dia punya destination or direction. He knows what he want, alright, usahawan. So dia kena ganding rapat dengan coach, mentor atau konsultan. Setakat tu saya dah bagi sikit pembukaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Cik Azman. Saya tahu Cik Azman ada hal lain sekali, mungkin Cik Azman tak boleh masuk. Saya tengok ni Cik Zahri Osman. Selamat datang Cik Zahri. Cik Zahri ni pun seorang usahawan. Saya terima kasih Cik Zahri. You can comment anything. So Puan Rahana, any question that come to your mind, sewaktu saya sedang berbincang dengan Cik Samsul dan sedikit orang kata pencerahan yang saya lakukan sekiranya saya menjadi konsultan ataupun saya jadi coach pada usahawan. Saya dah cerita sedikit sebenarnya.
Okey, selalunya kalau ada apa-apa soalan sila tulis, sila bagi cadangan apa saja saya terima. Saya ucapkan selamat datang di hadapan Puan Tina. Because benda ni pun saya akan masuk dengan YouTube supaya ramai lagi orang boleh tengok. Saya dapatlah juga feedback dari YouTube dan sebagainya. Selain kita membuka minda jalan, dengan arti kata bila dia nampak sense of direction, when leader cannot see the sense of direction of the future, dia tak boleh nak plan. So one function of leader to see where he is heading, jalan mana yang cerah, jalan mana yang kabur, jalan mana yang gelap. So all these things, kalau kita yang pakai biasa ni, dia kata sesuatu kita buat, ada sesuatu yang mempengaruhi sesuatu. Ataupun satu, ini intellectual sikit, saya guna perkataan minta maaf, dia panggil preservative negation. Yang mana bila buat A ada satu B. Bila kita buat kanan ada kiri. Allah kata aku jadi satu berpasang-pasangan. Jadi salah satu tugas seorang coach lah membantu terus percakapan, membuka minda usahawan melihat apa yang dia ada kat dia sekarang ni tapi dia tak laksanakan. Oleh sebab dia ada blind spot. Bila sampai peringkat situ lah tuan-tuan dan puan-puan, permulaan memang slow, lama-kelamaan cukup cepat. Bila ada kebiasaan dia dengan teknik yang kita cakap tadi, insya-Allah dia akan berdaya maju dan berkembang. Masa di situlah baru usahawan tahu di mana patut dia spend dia punya wang, di mana patut dia control dia punya wang. Kadang-kadang kita control so much on the cost, but development syarikat kita tak ambil kisah. Pembayaran pada cost dia kena cost expense account to the company juga. Jadi baru dia sedar perlunya guna coach, perlunya guna konsultan. Bukan ikut perasaan, bukan ikut orang pakai konsultan, kita pun pakai konsultan. That is not the way. Alright. Setakat saya bagi ni, apa lagi penambahan yang Cik Samsul nak bagi? Mungkin sekarang pun Cik Samsul ternampak. Anything else? Sebagaimana yang Master Coach cakap tadi, apabila saya coach seseorang usahawan, matlamat saya ialah supaya usahawan tu boleh berdiri sendiri. Bukan sentiasa bergantung. Of course, sebagai manusia ni memang kita ni makhluk yang bergantung. Namun begitu, untuk dalam konteks membawa perniagaan berkenaan, usahawan berkenaan, saya mahukan supaya dia mampu menggunakan kapasiti, emosi dan kognitif yang dia ada untuk membawa terus ke hadapan. Sebab usahawan ni dia tenggelam dalam proses. Bukan dia tak ada, dia ada. Tapi oleh kerana dah tenggelam dalam proses tu, menjadikan kelemasan dalam proses. Sehingga tak nampak sudut pandang yang lain. Jadi di situlah peranan saya sebagai coach untuk supaya usahawan boleh nampak dan bergerak berdasarkan daripada kapasiti semasa dia. Lain tahap usahawan, lain kapasitinya. Kan? Jadi begitulah. Okay. Sebab dia akan bawa hala tuju perniagaan ke masa depan. InsyaAllah. So jadi apa Cik Samsul cerita tadi itu merupakan satu yang boleh dilaksanakan lah. InsyaAllah. Jadi kalau peringkat tindakan yang kedua seterusnya yang akan saya nakkan, satu, apabila kita dah jelas, kita faham challenge atau pencabaran yang kita hadapi itu, iaitu dia merupakan framing yang kita lalui sekarang ni. Jadi apa peringkat kedua ialah kita try to get more information, right? More information pada usahawan. Mungkin information melalui usahawan tu daripada supplier dia ataupun daripada stakeholders dia. Dia lagi get more information. Mungkin from the competitors pun dia boleh dapat. Dan mana-mana saja agensi-agensi yang mempunyai maklumat yang boleh membantu perkembangan. Itu peringkat yang kedua. Saya buat macam ni supaya usahawan kita yang dapat ni, dia akan tengok sikit, dia dapat cara sikit macam mana dia nak meningkatkan. Oleh sebab apa yang saya cakap ni boleh digunakan pakai. Kalau tuan-tuan tak sempat, please share dulu tuan-tuan dan puan-puan. Please share this YouTube. Terima kasih Puan Rohana. You are going out, ambil stok, tak apa. Please share, saat lagi you boleh tengok recording. Because banyak maklumat yang saya bagi ni, insya-Allah Puan Rohana dan sahabat-sahabat lain boleh guna pakai. Untuk setakat kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. Please share this YouTube, this Facebook so that you boleh tengok balik nanti. Jadi peringkat dapat information ni lah tadi, sebab tu kita kata customers. Satu perkataan yang saya guna pakai, customers become co-creators. Ingat saya disebut. Bagaimana customer tu merupakan seorang yang sama kita, seperjuangan mencipta sesuatu yang mereka memerlukan tetapi kita tidak tahu.
maka sinilah hubungkan relationship antara kita dengan pelanggan berperanan sebagai feedback untuk kita sama ada to diversify, mempelbagaikan, sama ada kita mengurangkan certain produk, tingkatkan produk yang lain, sama ada kita kena cari bahan-bahan lain, produk yang lain demi kepentingan permintaan pelanggan. Tak payah kita nak look, just look around first. Alright? Jadi cara yang demikian, barulah kita boleh lihat daripada sini peringkat yang ketiga, apakah driving forces, apakah penggerak-penggerak yang menyebabkan berlaku perubahan ataupun lonjakan ataupun kejutan pasaran produk kita. Daripada sudut ni, apa yang Cik Samsul mula nampak, Cik Samsul? Okay, bila dah kenal pasti, dah clear dengan segala sumber, segala maklumat yang diperlukan, sampai masa untuk melangkah. Ya. So bila melangkah, ilmu sudah ada. Perlukan satu penyusunan yang betul. Ya. Macam Master Ko sebut tadi, customer sebagai co-creators. Ya. Saya baru je order barang daripada China. Order barang daripada China. Ya. Dalam mereka bentuk satu alat untuk macam gimbal. So saya dapat satu info yang agak pada saya menarik dan kejut juga sebab tak pernah saya beli barang dapat maklumat macam ni. Jadi usahawan ni daripada China ni dia ada bagi info dekat sini lah. Dan di samping tawaran yang diberi kepada saya sebagai pelanggan dia, pertamanya dia beri nilai baru dalam bentuk giveaway Tuesday. Yang keduanya idea produk. So bila saya sebagai pelanggan membeli idea baru kepada syarikat ni, dia akan memberi satu produk percuma. Tapi ada lagi yang lagi cantik lagi yang macam Master Ko sebut tu sebagai co-creators. So dekat sini macam mana saya boleh co-create bersama dengan usahawan ni daripada China ni. Kalau saya ada reka bentuk yang baru, 5% keuntungan akan diberi kepada saya. Sama ada boleh percaya atau tak boleh percaya, itu cerita lain. So sekarang ni maknanya dia telah menggunakan satu teknik sebagai co-creators tu. Menjadikan pelanggan sebagai co-creators untuk menjalani masa depan perniagaan dia. Kan? So maknanya kalau cara lama ni usahawan tu dia sendiri berfikir. Dan next step dia bersama dengan tim. Tetapi sekarang ni usahawan, tim dalaman serta pelanggan menjadi co-creators untuk memberi nilai kepada pelanggan dengan lebih ramai lagi dekat luar sana. Jadi masing-masing kat situ ada timbal balik. Masing-masing memberi pertukaran nilai dekat situ. Kan? Dan bila ini berlaku, perjalanan perniagaan tu akan menjadi lebih rancak. Dan untuk melakukan ini pun perlu dilakukan perancangan yang betul lah untuk melihat dari segi struktur bisnes tu bagaimana hendak bermula. Banyak SOP baru perlu dibangunkan dan segala proses tu, bagaimana cycle proses tu perlu dilihat, dibentuk, dibangunkan dengan yang barulah. Ya. Okey. Sekarang ni seperti yang saya cakap berkali-kali daripada 2 tahun yang lalu, setahun sudah dan hari ini. Sekarang ni Cik Samsul pun dah mengalaminya. Apa yang saya katakan, consumers become co-creators. Jadi apa yang saya cakap tuan-tuan dan puan-puan yang mana mungkinlah orang tak dengar cakap kita, pasal kita orang tak popular, orang tak kenal dalam pasaran. Doesn't mean that kalau kita asyik anggap orang tertentu saja bagi maklumat, secara tak langsung kita menidakkan kemampuan potensi tiap-tiap individu yang ada di sekeliling kita. Betul Cik Samsul? Jadi dengan arti kata kita kena boleh mendengar. Yang kedua kita kena tahu di mana mendapat maklumat. Dan sekarang ni Cik Samsul sendiri tunjuk bukti kepada saya. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, saya order buku baru-baru ni. Sampai memang dia bagi semua leaflet tu, dia bagi diskaun, ada semua dia hantar. Yang kedua saya dah dapat feedback, buku saya akan sampai esok. Saya order dari US. So buku-buku ni semua yang saya order, soalan dia lebih pantas tuan-tuan dan puan sampai. Cuma dia kena clearance di customnya tu, itu prosedur dia kena follow. Jadi Miu kata bila dia sampai kat kita, bukan saja produk dia sampai dengan full appreciation.
penghormatan pada kita. Dan dia tanya apa lagi tajuk-tajuk, apa lagi produk yang you nak dan sebagainya. Mesti nak kalau dia ada 1,000 pelanggan, bagi 1,000 idea. Masya Allah. Kita jangan sombong pada dengan bumi, dengan rezeki Allah ni. Kita jangan bermegah kata kita dan sebagainya. Kita ambillah satu iktibar bahawa ya Allah, engkau yang bagi rezeki. Aku sekadar berusaha. Termasuk diri saya pun banyak kelemahan. Dan saya cuba nak share dengan tuan-tuan dan perempuan ni, saya dapati banyak usahawan-usahawan di sini. Orang yang hebat-hebat semua. Dan apa yang saya terang tadi, itu dah masuk daripada peringkat ketiga. Yang mana saya buat pagi tadi cakap selama 16 minit. Itu merupakan proses yang ketiga. Kalau proses pertama, kita nak faham apa cabaran tu, kita frame cabaran tu. Melihat daripada sudut yang pelbagaian. Ataupun kita buat multiple framing. Yang kedua, apa yang saya sampai juga ialah kita melihat sesuatu, dah clear apa yang kita melihat, mahu kita cari maklumat yang kita perlukan untuk menjayakan apa yang kita reframe tadi. Alright. Terima kasih kepada, kalau Dr. Arifin mengikuti, terima kasih kepada feedback, komen yang diberikan Cik Arifin, Dr. Arifin tadi. Dr. Arifin ni orang berpengalaman, fellow chartered accountant, orang very senior to us. So dia bagi idea dan dia setuju apa yang sebut tadi. Ini merupakan sesuatu baru main peringkat ketiga. Baru kita faham mengapa berlakunya perubahan. Ataupun kita katakan mengenal pasti driving forces. Oh, ini yang penggerak yang berlakunya perubahan dari segi permintaan, cita rasa, packaging, produk dan sebagainya. Dia mari di peringkat yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Maka ikutan yang saya cakap ni merupakan dia membantu fakulti pemikiran kita lebih mudah dan senang mencari penyelesaian. Tak payah kita kelam kabut. Jadi saya welcome tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada soalan kan, Ibu Encik Azman kan, kata Puan Rahana ke, Puan Tina ke, Cik Zahari, usahawan ni, you can share also what is in your mind. I don't mind, I welcome you. Selepas kita dah tahu fase-fase perubahan, baru kita pergi keempat. Keempat. Where we want to go? Where is the next stage kita punya perniagaan? Future stage for our punya perniagaan. Maka ini melibatkan certain and uncertainty. Baru kita melihat, banyak benda yang uncertain. Tapi walau banyak benda uncertain, kita boleh tentukan dia jadi certain. Which one you choose to stamp it out, become a contact to you, so that from there kita move forward. Jadi di sini, macam Cik Samsul cerita tadi, yang Cik Samsul gambaran mula-mula tadi, apa Cik Samsul cerita tadi, ada sebenarnya majoriti benda tu duduk di proses yang keempat. Iaitu, define the future. Dan melihat uncertainty dan certainty. Yang mana lebih kita pasti, yang mana kita kurang pasti. Sebab dengan ada kedua-dua yang tadi, boleh menyebab kita buat sesuatu yang boleh menghubung daripada uncertainty kepada certain. Yang kemana kita tak pasti kepada yang kita boleh pasti. Mungkin Cik Samsul mula nampak tak apa yang saya sebut ni? Dan Cik Samsul, kalau you buat paper, that's how you do it. The way I speak to you, it help you to bring up the paper more clearly. Kan? Macam consultant dan sebagainya. Jadi di peringkat ni, mula kita melihat arah mana of the future yang kita nak tuju. Misalnya, saya bagi example, kita tahu semua orang tahu coaching. Semua orang buat coaching. Budak sekolah pun buat coaching. Semua buat coaching. My question is, what is next? Jadi, everybody take things for granted menyebabkan kita terperangkap dalam keadaan keselesaan. Comfort zone. Macam mana pula sini Cik Samsul? Macam mana pula Cik Samsul nak olah, nanti saya tambah balik. Sila Cik Samsul. Okey, tujuan coaching ialah bagaimana klien tu mampu berdikari daripada tahap dia punya sosial emosi dan juga kognitif dah. So coach akan membuatkan dia dapat melihat daripada dia punya current level dia, daripada satu dia akan bergerak ke satu tahap sehingga menyebabkan dia punya sosial emosi pun akan meningkat, kognitif pun akan meningkat. Bergantung pada dia punya tahap lah kebolehan dia, capability dia dan kapasiti dia. Jadi seterusnya seorang coach apabila dapat melihat bahawa usahawan ni memerlukan satu input baru, satu kaedah baru, maka coach perlu berubah menjadi mentor kepada dia.
banyak orang dia melihat bila sebut mentor dia kata oh dia sangat spesifik. Kalau dia ni bisnes tentang pakaian, maka mentor dia mestilah orang yang berjaya dalam bidang pakaian. Itu mentor daripada satu sudut, kan? Sekarang ni mentor daripada sudut proses. Tak semestinya dia perlu bidang pakaian. Mentor tu perlu daripada bidang pakaian juga, tak semestinya. Dia kena lihat mentor daripada sudut mana. Sebab itu satu orang yang berjaya ni, dia ada 2-3 mentor, 2-3 coach. Betul. Kan? Untuk dia berjaya. Dan usahawan tu sendiri perlu tahu coach yang macam mana dia perlu, mentor yang macam mana dia perlukan, konsultan macam mana dia perlukan. Dia bukan ikut-ikut. Kan? Daripada situ baru dia susun strategi, susun segala elemen untuk bergerak ke arah hala tuju yang dikehendaki. Ya. Okey, kalau Cik Samsul dah selalunya dia ada peringkat-peringkat tuan-tuan dan puan-puan. Ada ingat tuan-tuan boleh tengok YouTube saya buat bila kita nak coach, bila kita nak mentor. Alright. Tuan-tuan masuk dan please subscribe my YouTube, right? Lebih daripada 100 topik dah sekarang ni. Menyentuh benda yang kita bincang ni. Bila kita nak coach, bila kita nak mentor, bila kita buat konsultasi. Dan keistimewaan kemampuan boleh seseorang. Dan bagaimana kita nak mendengar dan sebagainya. Ada semua topik-topik. Sila subscribe tuan-tuan dan puan-puan. Banyak topik tu. Free of charge. You don't have to worry. Tak ada apa charge. Selepas yang kita melihat tadi, apa yang Cik Samsul cerita tadi, dia merupakan satu peringkat yang mana kata kita cuba nak generate scenario. Kita cuba nak generate what would be the story that we want to achieve. Itu katakan generating scenarios. Cerita macam mana? Sebab kita selalu akan patah balik. Dia melibatkan yang dikatakan growth mindset. Bukan lagi fixed mindset. Maka perubahan ikut keadaan yang mana prinsipal kita mesti remain the same. Sebab tu orang Negara dia bekerja, dia ada prinsipal, dia ada prinsip, dia ada integrity, dia ada value yang dia pegang. Maka dia berteras pada value itulah. Maka dia berpusat segala perubahan, perancangan dia dan sebagainya. Bila dia dah clear, orang kata narrative. Ini yang melibatkan kita panggil pula narrative coaching. Banyak yang kita boleh membantu usahawan. Dalam masa yang singkat ni, saya nak percepatkan. Daripada sinilah kereta api yang nombor 6, yang last kali. Finally, apa yang kita betul tambah dan ubah. Di sini dia ada choice. Di sini dia ada selection. Dia ada pilihan. Maka di sinilah segala priority yang dia buat tu, dia kena reprioritize balik. Apa yang perlu dia buat. Alright. Daripada sudut ni, maka dia dah already understand dia punya keadaan. Dia tahu apa yang dia boleh dan dia tahu apa yang dia tak boleh. Jadi di peringkat ni juga tuan-tuan dan puan-puan, maka itulah kita allow all talent. Maka di sinilah segala bantuan, sokongan, teguran, idea yang diberikan, kita kena melihat. Sebab kesilapan yang kita buat dulu, dia akan menyupakan sesuatu yang boleh build trust. Sebab saya banyak kesilapan, tuan-tuan dan puan. Saya bersalah banyak buat silap. Jadi kita tak boleh lari. Alright, kita kena faham pada takdir Allah. Dan last kali kita kena berdoa. Nah, maka di sinilah kita kena buat satu kita panggil learn, unlearn and relearn. Bukan sembang saja tuan-tuan. Yang saya cerita tuan-tuan ni merupakan urutan yang menuju pada learn, unlearn and relearn. Jadi sebelum kita nak tutup, dah kat pukul 1 dah. Anything closing Cik Samsul nak buat Cik Samsul? Any last word? Before last word, minta tuan-tuan dan puan-puan tolong share dan please subscribe my YouTube. Benda ni akan saya masuk di YouTube. Tuan-tuan subscribe, di dalam YouTube tu ada banyak information yang saya beri. Sila Cik Samsul, anything from your side sebagai closing? Okay, ni macam recap jugalah. Macam Master Coach sebut tentang certain, uncertain. Kita manusia ni biasanya kita akan takut pada sesuatu yang kita tak pasti. Ya. Walaupun benda tu nampak depan mata, tapi bila tak pasti, otak tak boleh nak capture, tak boleh nak faham. Jadi kita akan jadi takut. Semua orang, termasuk usahawan dan yang bukan usahawan. Jadi maksudnya tugas coach ni ialah untuk memastikan supaya usahawan tu sendiri pasti dengan apa yang dia tak pasti. Kan? Dia kena faham benda yang dia tak pasti. Dia perlu faham apa yang dia takut. Dia perlu faham benda yang dia tak takut. Faham dengan betul-betul faham lah. Dari segi sudut kontennya, dari sudut konteksnya. So daripada situ baru boleh bergerak. Kan? Sebab kita nak usahawan
usahawan tu dia boleh bergerak sendiri. Bukan maksud dia tidak perlukan coach dan mentor, tak. Tapi dia sendiri mampu. Coach dengan mentor tu sebagai kawan, rakan dia, stakeholders. Part of dia punya stakeholders dalam perjalanan pengembangan bisnes dia. Begitulah. Okey. Terima kasih. Bagi saya rasa yang kita bincang ni adalah sesuatu mungkin memberi idea, mungkin sesuatu anda dah tahu. Tetapi benda ni kita akan discuss pula. Petang ni pukul 5.20 saya akan discuss salah satu elemen tu. Saya akan fokus on one of the element. Sama ada daripada sudut macam mana daripada uncertainty kepada certain dan sebagainya. Saya akan terima matlamat tajuk-tajuk sedemikian. Jadi untuk ingatan yang mana ada, please share this YouTube, this one, because we are going to stop now because it's already 1 o'clock. InsyaAllah, tuan-tuan boleh share dan like this page. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan semua berjaya. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada datang. Mohon maaf silap cakap, cepat cakap dan sebagainya. Jadi kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Please share and comment. Okay. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum.